الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفاء البلاء وسعداء سخر الغيث الفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى نية الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، يسر لنا أمورنا، واغفر لنا جميع حجانا، وارفعنا في على عليهم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيد الخلق أجمعين. وعلى نية الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة، وعلى كل صالحا وسلف الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas untuk hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kelas kita pada hari ini, kelas hadis, adalah berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, yaitu 40 hadis tentang Al-Quran. Di dalam 40 hadis ini adalah di dalamnya bercakap tentang pada permulaan turunkan Al-Quran, turunkan wahyu. Naam, dan juga adalah tentang kelebihan surah-surah di dalam Al-Quran, dan kelebihan adalah pada memuliakan Al-Quran. InsyaAllah dalam hadis ini campurkan di dalamnya semua tentang turun, dan juga adalah tentang kelebihan atau fadilat daripada bacaan surah-surah. Dan juga adalah hadis ini bukan hanya adalah kelebihan pada setiap surah ataupun kelebihan pada bacaan. Maksudnya, biasanya kitab-kitab yang kumpulkan kebanyakan adalah 40 hadis kelebihan Al-Quran. Tapi ini bukan adalah kelebihan saja. Di dalamnya adalah tentang Al-Quran Al-Karim, daripada turunkan wahyu, naam, dan sebagainya. InsyaAllah ta'ala kita pada hari ini kita akan mula kitab ini sama-sama. Kitab ini alhamdulillah Rabbil Alamin kita sudah tulis sudah lebih pada setahun, alhamdulillah, tapi kita tak print lagi. Sekarang insyaAllah mudah-mudahan di masa yang terdekat kita ke print kitab ini. InsyaAllah mudah-mudahan ada ramai dapat manfaat daripada kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah kita akan baca hadis dalam bahasa Arab, kemudian kita baca hadis itu dalam bahasa Melayu insyaAllah. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu dan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh nak baca dalam bahasa Melayu insya-Allah taala. Jadi minta pada semua pelajar yang join dengan kita pada hari ini, join dengan kita untuk bacaan terjemahan. Nanti saya akan baca dalam bahasa Arab, kemudian seorang baca untuk terjemahan bahasa Melayu. Bertukar-tukar. Maksudnya setiap orang satu hadis. Insya-Allah kita ada untuk hari ini lebih kurang 10 hadis insya-Allah taala. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Hadis yang pertama. Hadis-hadis ini untuk maklumkan semua diambilkan daripada kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Faqulu billahi taufiq hidayah بالسند المتصل إلى الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهم وعلوم مشايخهم في الدارين اللهم آمين.
الحديث الأول من هذا الباب: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: لبث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10 سنين. رواه البخاري. نعم. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya baca, Syekh. Okey, ya Allah, bismillah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 1 daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun, di mana wahyu diturunkan kepada baginda, dan di Madinah juga 10 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi ya sayyidi Rasulullah. Hadis yang seterusnya. وبإليه حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رواه البخاري. نعم. Silakan, siapa nak baca lagi? Jom. Jangan malu. Kita sama-sama kongsi kebaikan. Saya cuba, Syekh. Okey, Allah, bismillah. Haji Aminah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tiada seorang pun Nabi kecuali dia diberi apa yang semisal dengan yang membuat manusia beriman. Dan sesuatu yang diberikan kepadaku itu merupakan wahyu yang telah Allah mewahyukan kepadaku. Maka aku mengharap semoga akulah yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat dibanding mereka. الله عليك. حديث البخاري. نعم. سبحان الله. النبي أمة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم آخر الأمم، أمات yang terakhir pada umat. Naam, wa aktsaruhum, dan paling banyak daripada umat-umat yang lain. Dan umat yang pertama yang akan masuk ke syurga. Dan umat yang pertama yang akan masuk syurga, yang awal-awal daripada yang masuk syurga, dia kira di antara umat yang pertama. Subhanallah. Bahkan Nabi SAW, baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok pada umat Nabi Muhammad SAW, umat akhir zaman, kalau ikutkan pada umurnya, tak seperti mana tentang umur umat-umat yang sebelum ini. Seperti kaum Nuh, seperti kaum Ad, seperti mana kaum-kaum yang sebelum ini. Sebelum itu adalah tak seperti mana umurnya, tidak sama lebih kurang dengan orang itu, tetapi kira di antara umat yang amalannya terlalu banyak. Subhanallah. Amalannya terlalu banyak. Lagi banyak daripada yang sebelum itu. Jadi subhanallah, kita ni ada banyak dalam hidup dalam nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala beri pada kita. Dengan niat kita adalah kita pun dapat saham untuk akhirat dengan niat sahaja. Seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Kita sekarang adalah di pagi ini makmurkan, niat adalah menghidupkan 10 hari Zulhijjah dengan perkara yang baik, dengan benda yang baik, kita dapat saham untuk akhirat. Kita niat adalah untuk Al-Quran, membaca Al-Quran, atas niat kita dapat hidayah. Allah SWT beri pada kita. Dengan niat yang baik saja kita dapat pahala. Subhanallah. Allahumma salli. Tanpa amalan, belum lagi mula amalan. Bagaimana kalau amalkan, akan dapat 10 ganda, 10 pahala, dan sampai ila 700 dhaif, sampai 700 kali ganda. Nah, hadis yang ketiga. حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده قال:
قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر رضي الله عنه يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر رضي الله عنه. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل. نعم، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك. نعم، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللحاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه. Nah, boleh kita baca insya-Allah. Saya Saya baca besarkan sikit insya-Allah. Okey, silakan. dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, Abu Bakar memanggilku pada ketika itu ramai penduduk Yamamah terkorban. Sebahagian daripada Bukan mereka Talib tadi, lagi Zaid bin Thabit, bukan Talib. Lagi sekali. dari Zaid bin Thabit radhiyallahu Bukan Talib. Thabit. Thabit. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu katanya, Abu Bakar memanggilku pada ketika itu ramai penduduk Yamamah terkorban, iaitu sebahagian daripada mereka sahabat Nabi yang berpegang dengan Musalimah. Saya pergi kepadanya, berjumpa Umar berada di sisi Abu Bakar. Abu Bakar berkata, sesungguhnya Umar telah datang kepadaku lalu berkata, sesungguhnya peperangan hari Yamamah ini telah mengorbankan ramai qurra Al-Quran, iaitu orang-orang yang hafal Al-Quran, dan saya sangat mengkhawatirkan kalau perang ini mengorbankan penghafal Al-Quran di tempat-tempat yang lain, sehingga banyak dari Al-Quran ikut hilang. Dan sesungguhnya saya berpendapat supaya kamu, iaitu Abu Bakar, memerintahkan pengumpulan Al-Quran. Saya bertanya kepada Umar, bagaimana engkau berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Umar menjawab, ini demi Allah baik. Umar tidak henti-hentinya mendesakku sehingga Allah melapangkan dadaku untuk melakukan hal itu. Dan aku telah bersependapat mengenai hal itu seperti pendapat Umar. Zaid berkata, Abu Bakar berkata, sesungguhnya engkau adalah lelaki muda yang cerdas. Kami tidak hanya sekadar mendugamu. Engkau benar-benar telah menuliskan wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka telitilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Demi Allah, andai kata mereka membebaniku untuk memindahkan gunung, tentulah tidak lebih berat bagiku daripada apa yang telah Abu Bakar perintahkan kepadaku yang berupa pengumpulan Al-Quran. Saya berkata, bagaimana kalian mengerjakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia menjawab, dia demi Allah baik. Maka tak henti-hentinya Abu Bakar mendesakku sehingga Allah melapangkan dadaku demi sesuatu yang telah Allah lapangkan kepada dada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Lalu saya meneliti Al-Quran lalu mengumpulkannya dari lempengan batu, pelepah kurma dan dada-dada
para tokoh sehingga aku menemukan akhir surah At-Taubah bersama Abu Huzaimah Al-Ansari di mana aku tidak menemukannya bersama orang lain selain ia. Ayat itu adalah di surah At-Taubah ayat 128 hingga 29. Adalah lembaran-lembaran lengkap Al-Quran itu berada di sisi Abu Bakar sehingga baginda wafat. Kemudian berada di sisi Umar selama hidupnya. Kemudian berada di tangan Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu. Jazakallahu khairan. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini adalah kira jama' Al-Quran, kumpul Al-Quran kali pertama. Maksud selepas zaman Nabi SAW, kumpul Al-Quran 2 kali. Dikumpulkan jadi Al-Quran 2 kali. Satu di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, satu lagi di zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah asbabnya ramai yang syahid daripada perang Al-Yamamah. Katakan lebih kurang 70 orang daripada orang ahli Al-Quran yang mati syahid di perang Al-Yamamah, yang di masa itu adalah Sayyidina Umar, sedangkan seperti mana kita baca tadi, sedangkan untuk Sayyidina Abu Bakar untuk kumpulkan Al-Quran. Maksudnya kumpulkan Al-Quran jadikan satu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia rasa beratlah amalan ini. Bagaimana nak lakukan satu benda yang Nabi SAW tak buat. Nah, jadi Sayyidina Umar minta pada Sayyidina Abu Bakar, kekal dengan Sayyidina Abu Bakar lebih pada sekali, sehingga akhirnya pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq terima cadangan Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar terima Sayyidina Abu Bakar, minta maaf. Sayyidina Abu Bakar akhirnya dia terima cadangan Sayyidina Umar. Kemudian adalah Sayyidina Abu Bakar minta pada Sayyidina Zaid bin Sabit. Sayyidina Zaid bin Sabit adalah salah seorang yang katibul wahyi, yang tulis wahyu di zaman Nabi SAW. Jadi dia pun rasa benda tu berat untuk dilakukan. Seperti itu cakap dengan Sayyidina Abu Bakar, bagaimana saya nak buat satu benda yang Nabi SAW tak buat dan sebagainya. Akhirnya adalah Allah SWT panggilnya untuk apa? Untuk terimakan amalan ini. Kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit kumpulkan Al-Quran Al-Karim daripada yang ada Al-Quran itu dituliskan atas ada yang tulis di atas batu, ada yang tulis atas kulit, dan ada yang tulis atas kayu, papak kayu, yang dikumpulkan semua. Ayat-ayat itu dijadikan sebagai satu mushaf, satu Quran. Kemudian mushaf itu adalah ada di Sayyidina Abu Bakar Siddiq, memegang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian pergi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Selepas zaman Sayyidina Abu Bakar, pergi kepada Sayyidina Khalifah yang seterusnya, Sayyidina Umar bin Khattab, memegang Al-Quran itu. Kemudian pergi kepada rumah Sayyidah Hafsah, anak Sayyidina Umar. Selepas Sayyidina Umar, memegang oleh Sayyidah Hafsah, anak-anaknya. Kemudian di zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman bin Affan ambil Al-Quran ini daripada Sayyidah Hafsah. Kemudian dituliskan Al-Quran ini lagi sekali, kumpulkan Al-Quran ini. Dan selain daripada Al-Quran ini adalah dibakar. Kemudian Sayyidina Uthman hantarkan naskah-naskah daripada Al-Quran ini kepada negara-negara. Nanti insyaAllah satu hari kita buat untuk satu kelas untuk syajarah Al-Quran. Kita terangkan bagaimana tentang hal itu. Kemudian Sayyidina Uthman hantarkan naskah-naskah daripada Al-Quran ini kepada setiap tempat, serta hantar sekali dengannya seorang untuk ajarkan orang itu, ajar kaum itu. Itu adalah kira kumpulan itu adalah kira cara yang kedua ataupun kali kedua dikumpulkan Al-Quran, iaitu di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Di zaman itu sudah banyak pada futuhat, maksudnya sudah banyak pada negeri-negeri yang sudah terbuka dan masuk ke Islam. Jadi di masa itu adalah ada jadi macam khilaf ataupun takut pada tentang Al-Quran itu. Setiap orang sudah baca dengan lugat ataupun cara bacaan. Jadi supaya tidak jadi ada masalah tentang bab itu, Sayyidina Uthman hantar setiap satu Quran
kepada satu tempat, maksudnya hantar Quran kepada tempat-tempat serta hantar seorang qari dengannya untuk ajarkan. Jadi kalau ikutkan pada syara yang pertama, sebab dikumpul Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iaitu sebabnya apa? Sebab takut kat Al-Quran itu pada hilang. Dia tak hilang pada semua Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi adalah nak kumpulkan sebagai satu supaya orang yang akan datang. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq orang yang pertama, ya, melalui Sayyidina Zaid bin Sabit orang yang pertama apa yang kumpulkan Al-Quran sebagai satu, seperti mana kita kata, awal di rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian di rumah Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian di rumah anaknya Sayyidah Hafsah. Di zaman Sayyidina Osman itu kumpul Al-Quran kali kedua. Maksudnya ditulis Al-Quran dan hantar ke badan negeri. Itu adalah dipanggil di zaman Sayyidina Osman itu dipanggil apa? Al-Mushaf al-Um ataupun Al-Quran yang asal. Jadi sekarang dipanggilkan apa? Mushaf Sayyidina Osman. Masyhur adalah dikenali adalah Mushaf Sayyidina Osman. Adalah beberapa museum yang ada mushaf itu, Mushaf Sayyidina Osman. Naam. Ini adalah pada Al-Quran Al-Karim. Mungkin ada orang nak tanya tentang qiraat dan sebagainya, macam mana ada ke benda tu? Ada juga dikumpulkan. Ada mushaf-mushaf yang dihantar itu adalah semua setiap, seperti mana kita sebut, setiap mushaf hantar ada sekali hantar dengannya seorang qari yang ajar pada orang itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita sama-sama untuk buat satu kelas juga untuk sejarah Al-Quran, untuk kita ceritakan semua benda ni tentang Al-Quran Al-Karim daripada zaman Nabi SAW sampai zaman kita. Ini dengan syarah ringkas tentang kumpul Al-Quran. Hadis yang keempat. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. نعم. حديث رواية البخاري. Siapa nak tolong baca terjemahan? Saya Syekh. Okey, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril membaca kepadaku atas satu dialek, harf bermakna dialek atau logat. Lantas aku mendesak sehingga senantiasa aku meminta tambahan kepadanya, dan dia memberi tambahan kepadaku hingga sampai kepada 7 dialek. Masya Allah, barakallahu fiki. Dialek itu ataupun logat itu adalah maksud cara bacaan yang kita dikenali di zaman kita ini adalah sebagai qiraat. Pada cara bacaan logat, macam contohnya adalah pada imala, pada taqlil dan sebagainya, itu semua termasuk dalam logat-logat. Jadi itu adalah maksud pada bab ini adalah pada cara qiraat Al-Quran. Maksud lain pada riwayat Hafs. Sekarang kita di zaman kita ni adalah membaca riwayat Hafs. Ini adalah yang masyhur di banyak tempat di dunia, adalah masyhurkan riwayat Hafs. Dan untuk maklumkan riwayat Hafs ini adalah ada asbab untuk dia jadi masyhur sangat di negara-negara Islam. Maksud asalnya sebelum ini ada banyak, macam contoh saya orang Syria. Asalnya adalah kita orang Syria, kita baca riwayat Hisham, riwayat Ibn Amir, qiraat Ibn Amir, Hisham dan juga Ibn Zakwan. Kita bukan baca riwayat Hafs. Tapi adalah di zaman Khilafah Uthmani, di masa itu dia wajibkan atas setiap tempat yang dia megang adalah pada tempat itu, yang maksudnya dijatuhkan bawah kerajaan Uthmani, Turki maksudnya, dia wajibkan atas orang itu membaca Al-Quran melalui riwayat Hafs, dan juga adalah wajib di atasnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini adalah di antara sebab setiap tempat yang berna kerajaan Turki, iaitu zaman Uthmani maksud dulu, dipegang oleh kerajaan itu, nampak di dalamnya adalah orang memegang pada mazhab Hanafi, dan juga adalah tentang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qiraat Hafs.
Ini adalah ahadul asbab. Ini adalah satu sebab yang bagi riwayat Hafs paling masyhur. Di antara asbab lain adalah itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah awal wal akhir. Ini adalah awalnya. Hakikatnya ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, susunkan seperti itu. Dan yang ketiga adalah riwayat Hafs, membandingkan riwayat Hafs dengan riwayat-riwayat yang lain, ialah riwayat Hafs yang paling mudah mengikut pada kaedah-kaedah Arab. Maksudnya kaedah-kaedah pada bahasa Arab, pada yang kita belajar di zaman kita ini, bahasa Fusha, tidak ada di dalam riwayat Hafs pada imala dan taqlil dan sebagainya. Hanya imala contohnya ada pada satu kalimah sahaja di dalam Al-Quran, seperti mana Bismillahi majriha wa mursaha. Majriha, berkataan majriha. Tapi kalau ikutkan pada riwayat Hafs, tidak adalah seperti mana riwayat-riwayat yang lain yang ada imala, taklid dan sebagainya. Jadi itu adalah kira di antara asbab juga untuk masyhur lagi riwayat Hafs, sebab kira adalah di antara riwayat yang mudah untuk mana-mana orang membacanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naam, hadis yang seterusnya, hadis nombor 5. وبه حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه قال حدثني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري نعم عفوا وعبد الرحمن بن عبد القاري سلام حدثاه أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة نعم ini adalah salah berbaris. نعم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت كذبت فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي أقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. حديث رواه البخاري. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله. نعم. نعم. اللهم صل. Okey. Bismillah. Terjemahan, siapa nak tolong baca terjemahan? Jom. Kita boleh baca, kita boleh panggil ustazah yang ada dengan kita di Saya baca, Syekh. Tapi kita nak kamu semua juga kita dapat saham untuk akhirat untuk kita. Jom. Saya baca, Syekh. Boleh, silakan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan bacaannya dan kebetulan dia membaca menggunakan dialek-dialek berbeza yang tidak dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Hampir saya menyerangnya ketika dia sedang solat, tetapi saya dapat menyabarkan diri sampai dia memberi salam. Lalu saya tariknya dengan selendangnya dan mengatakan, siapakah yang membacakan kepada engkau surah yang saya dengar engkau membacanya? Dia menjawab, Rasulullah SAW yang membacakan kepada saya. Kata saya, engkau dusta. Baginda membacakan kepada saya berlainan dari yang engkau baca itu. Lalu saya berjalan membawanya kepada Rasulullah SAW
dan mengatakan kepada baginda, sesungguhnya saya mendengar orang ini membaca surah Al-Furqan dengan cara yang lain dari yang telah kamu ajar kepada saya. Kata Nabi SAW, lepaskanlah dia. Bacalah, hai Hisham. Lalu dibacanya menurut bacaan yang saya dengar tadi. Rasulullah SAW berkata, begitulah ayat itu diturunkan. Kemudian baginda berkata, bacalah hai Umar. Lalu saya membaca menurut bacaan yang dibacakan oleh baginda kepada saya. Nabi berkata, begitulah ayat itu diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 dialek. Maka bacalah mana yang mudah di antaranya. Hadis riwayat Al-Bukhari. InsyaAllah. Barakallahu fikir. Kalau kita tengok pada syara tentang hadis ini, apabila Sayyidina Umar bin Khattab dia dengar Hisham bin Hakim adalah dia baca lain pada syara bacaan yang Sayyidina Umar belajar daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ambilkan Hakim itu selepas solat, diambilkan sahabat itu, lepas tu biridaih, diambilkan dari bajunya dan ditarik kepada Nabi SAW. Ini menunjukkan pada kita hursus sahabat bagaimana menjagalah tentang Al-Quran Al-Karim itu. Dibawakan pada Sayyidina Rasulullah SAW. Sayyidina Rasulullah SAW suruh Sayyidina Umar tinggalkan dia dan suruh pada Hakim adalah untuk membaca. Yang dia baca, kemudian Nabi SAW kata seperti itu adalah turun. Kemudian adalah Sayyidina Umar baca apa yang dia belajar daripada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW kata sepertilah juga bersabda seperti itu adalah turun. Jadi akhirnya kata Al-Quran ini, fa inna hadzal Quran unzila ala 7 ahruf, 7 lugat ataupun 7 dialek adalah yang Al-Quran ini. Ini adalah menunjukkan pada bab qiraat, bab qiraat. Imam apabila dia jadi, contoh seorang nak jadi imam, dia nak baca riwayat yang lain daripada riwayat yang dibaca oleh ramaikan pada orang ataupun orang awam. Katalah sekarang saya masuk ke masjid, satu masjid, saya nak solat, mengikut riwayat adalah contohnya riwayat Abu Amr al-Basri. Masuk ke masjid baca wadduha wal-laili idza saja. Orang dengar, kenapa orang ni baca macam ni? Lain pula. Lain macam salah ni. Contoh dalam surah Al-Baqarah ditukarkan thumma takhadtumul ijla min ba'dih. Asalnya thumma takhadtum, bukan takhadtum. Ra'ufur rahim. Ra'ufun, bukan ra'ufun. Orang dengar yang tak tahu tentang qiraat terkejut, kenapa orang baca macam tu? Itu adalah dia salah. Sebenarnya bukan salah, betul. Yang wajib atas imam, kalau seorang imam nak baca riwayat yang lain, adalah kena maklumkan untuk jemaahnya. Untuk jemaahnya tak salahkan dia. Nanti kalau tidak, nanti jemaah kata apa? Jemaah maksudnya makmum kata apa? Imam ni baca salah. Padahal dia bukan baca salah. Mungkin jadi sampai masalah. Benda ni. Jadi wajib atas imam adalah di masa dia nak baca riwayat yang lain untuk maklumkan pada orang. Afdal seperti itu. Kecuali kalau jemaah masjid itu dia tahu imam ini adalah memang biasa, kadang-kadang dia baca riwayat yang lain. Jadi sudah maklumkan pada jemaah itu, jadi tak wajib atasnya setiap kali solat nak kena maklumkan. Sebab apa? Jemaahnya ataupun makmum masjid itu dia tahu adalah imam ini selalu dia baca qiraat, jadi tidak masalah. Baik. Barakallahu fikum. Wa ana amil, dan saya adalah lebih kepada orang baca apa yang awam tahu, apa yang orang belakangnya tahu. Jangan baca riwayat yang orang belakang kita tak tahu. Kadang-kadang boleh, tapi jangan benda ni selalu. Kenapa? Sebab apabila baca riwayat Hafs, makmum sudah biasa dengan riwayat itu. Jadi ada orang yang hafal Quran juga mengikut riwayat Hafs. Jadi dia tidak ada masalah kalau nak tubur. Contohnya, kalau kamu imam tu salah, makmum boleh nak tukurkan pada imam. Maksudnya bagi tahu, sambungkan ayat contoh. Tapi apabila riwayat yang lain, sebab kadang-kadang ada perubahan juga. Contohnya, وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Ada riwayat yang lain baca وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jadi ta'malun, ya'malun lain.
Jadi benda ni adalah elok di masa imam bacalah riwayat yang belakang kita tahu riwayat itu. Kecuali kalau ada imam yang ada hafal qiraat dan juga adalah seorang contoh Bilal ataupun di antara makmum yang dia tahu juga tentang bab qiraat, jadi la haraja fi dhalik, tidak ada masalah pada bab ini. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naam. Hadis yang seterusnya hadis nombor 6. وبه إليه وقال مسروق عن عائشة عن فاطمة رضي الله عنها أسر إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. رواه البخاري. نعم. Silakan, siapa nak tolong baca terjemahan? Saya baca, Syekh. Okay. Boleh, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu Afwan. Sekejap. Sorry, yang mana ya? Sekejap. Okey, silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW menceritakan sejarah rahsia kepadaku bahawa Jibril alaihissalam mengajarkan kepadaku Al-Quran setiap tahun, dan sesungguhnya pada satu tahun Jibril alaihissalam menyampaikan kepadaku 2 kali dan aku tidak melihatnya kecuali telah hadir ajalku. Barakallahu fiki. Sayyidina Rasulullah SAW asarra, dibagi satu raja kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beritahu badannya tentang bagaimana malaikat Jibril adalah yu'arid al-Quran, mengajarkan pada Nabi SAW Al-Quran 2 kali pada tahun ini. Pada tahun dia, setiap tahun adalah sekali, tapi di akhir tahun yang pada zaman Nabi SAW, wa innahu 'aradani al-'ama marratain, di tahun ini Nabi SAW beritahu badannya, di tahun ini sudah 2 kali mengajar padaku, sampaikan pada aku Al-Quran. Di masa itu adalah berulang-ulang maksudnya Al-Quran. Wala arahu illa hadara ajali. Nabi SAW beritahu pada Sayyidah Fatimah ajalnya adalah sudah dekat. Itu adalah maksud pada hadis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua daripada ahli Al-Quran dan mengumpulkan kita seperti mana kumpulkan di dunia yang fana ini. Kumpul kami semua dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis ke-7. الحديث السابع. وبه حدثنا هدبة بن خالد أبو خالد حدثنا همام حدثنا قتادة حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. رواه البخاري. Nah, siapa nak tolong baca terjemahan? Ya, jom, bismillah. Saya baca sah. Okey, silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, iaitu limau, rasanya manis dan baunya wangi. Dan orang yang tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma, rasanya manis dan tidak berbau wangi. Perumpamaan orang jahat yang membaca Al-Quran itu seperti raihanah, baunya wangi dan rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan orang jahat yang tidak membaca Al-Quran itu seperti hanzalah, rasanya pahit dan tidak mempunyai bau. InsyaAllah. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadis ke-8. Hadis الثامن. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري
قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار رواه البخاري. نعم. Silakan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau saya Silakan. hadis insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dibenarkan hasad, yakni iri hati, kecuali kepada dua orang, iaitu kepada seorang lelaki yang Allah memberikan ilmu Alkitab dan ia dapat membacanya sepanjang malam, dan seorang laki-laki yang Allah telah memberikan harta kepadanya lalu bersedekah dengan hartanya sepanjang malam dan siang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من أهل Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami daripada ahli Al-Quran. Ini hadis ini menunjukkan pada fadilat tentang ahli Al-Quran. La hasada illa ala snatain. Orang nak hasad tinggi adalah tentang apa? Orang ni ada harta banyak, ada kereta besar, ada rumah besar dan sebagainya. Nak hasad tentang hasad tentang bab itu ke? Ada kereta besar, rumah besar dan sebagainya? Tidak, benda itu tak ada apa. Tapi kalau hasad itu adalah sebenar-benar adalah pada dua benda. Orang yang Allah SWT beri niat Al-Quran Al-Karim, dia baca pada siang dan malam. Dan orang yang Allah SWT beri pada niat harta. Tapi bukan beri harta je. Beri harta dan orang itu, harta itu adalah dia juga digunakan untuk infak pada orang fakir, miskin, muhtaj, orang yang perlu, membantu pada orang. Itu adalah orang yang hasad benar tentangnya. Selain pada itu tak ada apa. Semua zail. Kenapa adalah pada dua orang ni sah saja, yang lain tak? Sebab kalau ada orang harta banyak tapi tak ada infak, tak ada tolong-menolong pada orang. Ini adalah apabila dia sudah meninggal, semua akan tinggal, tak membawa. Tapi orang yang Allah SWT beri badannya harta, kemudian dia infak daripada harta itu, apa yang akan jadi? Akan jadi macam simpanan untuknya di bank akhirat nanti. Orang ambil Al-Quran tapi tak amalkan, tak ada apa. Tapi ambil Al-Quran dengan amalkan dengannya. Maksudnya dia contoh pada bacaan. Kalau katalah sekurang-kurangnya pada bacaan. Baca siang dan malam. Itu pun adalah dapat pahala sah untuk akhiratnya. Dia belajar adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan untuk kata badannya, oh, ni orang alim, ni orang qari dan sebagainya. Ya Rabb, Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Nah, hadis nombor 9. وبإليه حدثنا عمرو بن عون حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعيد قال أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها ثوبا قال لا أجد قال أعطها ولو خاتما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن رواه البخاري. نعم, hadis ni pun di antara hadis yang penting. Nah, silakan. Siapa nak tolong baca terjemahan? Ya, saya Syekh. Okey, Allah, silakan. Silakan Hanif. Buka mic. Baik. Orang lain, siapa yang ada? Saya baca Syekh. Bismillah. Sekejap. Nah, silakan, siapa nak baca, silakan. Siapa Saya tadi baca, kata Syekh. nak baca, tak ada masalah mic ke? Baik, yalah, bismillah. Siapa boleh.
dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu katanya, ada seorang wanita datang kepada Radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri kepada Tuan untuk dijadikan isteri." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu baginda menundukkan kepala. Ketika wanita itu menyedari bahawa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat baginda berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, seandainya Tuan tidak memerlukannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya, "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu, "Demi Allah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah." Rasul berkata, "Pergilah kepada sanak keluargamu. Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata, "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata, "Carilah walaupun sebuah cincin besi." Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata, "Demi Allah ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini." Menurut Sa'ad, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu. Wanita itu boleh mengambil sebahagian daripadanya. Rasul berkata, "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu? Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian. Dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, baginda menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, baginda bertanya, "Adakah engkau menghafal Quran?" Orang itu menjawab, "Saya hafal surah ini dan surah itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surah dalam Al-Quran. Rasul bertanya lagi, "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. Pergilah engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Quran yang engkau hafal itu." Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya-Allah, barakallahu fik. Naam, terjemahan yang ada pada hadis ini yang kita baca ni tadi, terjemahan adalah kira kisah sempurna pada hadis ni. Tadi adalah yang kita baca dalam bahasa Arab, ini adalah dengan cara ringkasnya ataupun hadis yang riwayat yang lain. Tapi terjemahan yang ada ni adalah pada hadis yang lain, tapi maknanya adalah sama lebih kurang tentang hadis yang tadi kita baca dalam bahasa Arab. Serta adalah kisah yang sempurna tentangnya. Alhamdulillah, tadi saya nak ceritakan, tapi sudah ada dalam terjemahan tentang bab itu. Jadi pada hadis ini menajakkan pada kita adalah untuk tentang orang kahwin. Sekarang di zaman kita ini adalah banyak adalah kadang-kadang ada pada kesusahan. Ambil hikmah dan ibrah daripada hadis ini. Bagaimana di zaman Nabi SAW kemudahan untuk orang adalah untuk dia kahwin dan juga untuk dia sempurnakan agamanya. Nah, dalam keadaan seperti ini adalah Nabi SAW nolong pada orang itu. Ditanya padanya, adakah ada walaupun khatam min hadid, walaupun cincin daripada besi? Dia kata tak ada juga. Dia kata aku ada baju ini saja, maksudnya kain ini saja. Mana boleh kan tutupkan. Nabi SAW kata tanya padanya adalah, adakah kamu hafal Al-Quran? Adakah ada Al-Quran? Kata, ya Rasulullah, saya ada surah ini, surah itu, beberapa surah sahaja. Maka akhirnya Rasulullah SAW, Nabi SAW berkata, aku kawinkan kamu dengan wanita ini dengan Al-Quran yang engkau hafal itu, dengan apa yang kamu ada daripada Al-Quran. Jadi jaiz, boleh dijadikan maharnya adalah pada Al-Quran. Naam, Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Naam. Nabi SAW bersabda, "Idza ja'akum man tarduna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh."
jika datang pada kalian orang yang ridah tentang akhlaknya, dan man tarduna dinahu, ridah tentang agamanya dan akhlaknya, man tarduna dinahu wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwijuh, maka kawinkannya. Yani kalau ada orang datang minta untuk nak kahwin dengan seorang daripada keluarga kita, kita tengok pada orang itu, adakah dia Islam, dia adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jika ada benda itu, adalah kita kahwinkannya. Maksudnya kita bagi anak kita kepada orang seperti itu. Awal syari tentang agama tu, bagaimana agamanya, dia orang jaga pada solatnya, ibadahnya dan sebagainya, dan juga adalah pada akhlaknya, bagaimana akhlaknya, muamalatnya. Sebab tak mustahil juga adalah orang Muslim, adalah dia Muslim, orang beriman, tapi akhlaknya tak baik. Boleh jadi. Jadi kita syari kena orang Islam dan juga akhlaknya, akhlak yang mulia. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak adalah soalan pertama, awak ada harta berapa rumah, berapa biji kereta. Tak ada soalan seperti itu. Naam. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Hadis ke-10, hadis yang terakhir nak ambil hari ini. وبه حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد نعم سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه عن سيدنا عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج قال وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا رواه البخاري. Nah, siapa nak tolong baca terjemahan? Saya baca Syekh, insyaAllah. Okay, bismillah. Bismillah. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, beliau berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Alqamah bin Marthad, beliau berkata, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah daripada Abu Abdurrahman As-Sulami, daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau berkata, dan Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan bacaan Al-Quran pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan sehingga zaman Al-Hajjaj. Beliau berkata, itulah yang menyebabkan aku tetap duduk di tempatku ini, iaitu terus mengajar Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masya Allah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis ini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan menajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua daripada ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. InsyaAllah ta'ala esok kita akan sambung pada bacaan kitab Dalailul Khairat. Mohon maaf, asalnya kita bacaan hadis semalam dan hari ini kitab Dalailul Khairat. Tapi subhanallah semalam saya kurang sihat, penat sangat. Jadi tak dapat kita jalankan bacaan Dalailul Khairat semalam. Ada Syekh Hazim tolong kita, alhamdulillah. Dan insyaAllah hari ini dah buat untuk bacaan hadis. Jadi insyaAllah ta'ala esoknya kita akan belajar kitab Dalailul Khairat. Kita akan baca salawat sama-sama. Dijumpukan semua untuk hadir pada esok insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan apa yang kita kongsikan pada semua ada manfaat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Walafu minkum. Dan juga ingatkan pada semua untuk kita di Baitul Furqan insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita ada salawat, kita buat kumpulkan salawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama juga ni adalah kira di antara amalan yang baik kita boleh lakukan di 10 hari Zulhijjah juga. Banyakkan salawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita sama-sama join untuk program salawat ini. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuk kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, ucapkan terima kasih banyak kepada pelajar-pelajar Bait Al-Furqan. Alhamdulillah, dengan pelajar yang tak ramai adalah tak ramai sangat, tapi alhamdulillah dapatlah mengumpulkan salawat daripada berapa tahun kita buat.
lebih daripada 10 juta. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, barakallahu. Jazakallah khairan kathiran Syekh. Amin ya. Barakallahu fika. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Syekh. Sallallahu. Alhamdulillah. Sama-sama, barakallahu fikum. Alhamdulillah.